Abang nak tanya, pasal apa ilmu ni susah nak dikembangkan? Abang Pan ya? Mengapa? Tak mau cerita. Tak, dia nak tanya dia punya lutus, dia punya Pertama sekali kalau kita nak pergi balik, pasal apa benda ni jadi sangat asing? Okey. Pasal apa tak ada kat silibus sekolah, pasal apa tak ada kat perpustakaan, pasal apa tak ada kat masjid-masjid. Pada satu ketika dulu tasawuf ni tak ada satu. Pada satu ketika dulu ngaji tasawuf ni orang kata jaga ngaji gila. Right? Tapi lah ni dah masuk TV dah. Pasal apa dulu gila lah ni tak gila lah. Jadi kita nak faham pasal apa jadi yang macam tu lah. Maka salah satu sebabnya adalah apabila berlakunya fitnah terhadap ilmu. Fitnah terhadap ilmu. Fitnah terhadap ilmu. Kena. Apa tujuan fitnah terhadap ilmu ni? Tujuannya memang nak mengubur ilmu itu supaya hilanglah jati diri umat Muhammad. Hilanglah pasaknya diri umat Muhammad, kebergantungan manusia seorang hamba kepada Allah SWT mutlak, secara mutlak. Rasulullah SAW tak pernah suruh sembah dia, tak pernah kata dia Tuhan, tak pernah suruh minta kat dia. Rasulullah SAW, Muhammad SAW suruh minta kat Allah, bukan minta kat dia, bukan berdoa kat dia, doa kat Allah. Ini langsung direct. Jadi apabila semua ni boleh jumpa Allah Ta'ala, maksudnya semua ni gantung Allah Ta'ala, maka pada ketika itu akan hilanglah kekuasaan, akan hilanglah penguasaan, akan hilanglah pemerintahan, akan hilang. Sebab takut, orang tak kita takut. Maka dia jadi budaya-budaya yang tak boleh, dia kena jumpa ni dulu, dia kena ni dulu, ni dulu, tak bagi straight. Which is politik lah. Politics lah. This is politics. Sebab tu kalau kita tengok pada sirah balik, selepasnya Rasulullah SAW wafat, selepasnya Muhammad SAW wafat pun terus orang tak mau bayar zakat, terus nak perang dengan Sayyidina Abu Bakar, sampai pada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, semua kena bunuh. Sampai kepada cucu dia Hassan Hussein pun kena bunuh. Okay. Tahulah naiknya pemerintahan Abbasiyah, Muawiyah, Umayyah, Utsmaniyah, semua ni. Okey, namun begitu, walaupun Sayyidina Hasan kata apa? Jika kamu ini memerintah dengan kuasa, perintah. Kerana kami memerintah dengan ilmu. Sayyidina Hasan. Okey, yang last tadi. Bila dia nak dia kena serah balik. Dia serah keadaan ni. Lapor boleh perintah dengan besar-besar. Kerana kami akan kembali memerintah dengan ilmu. Umar SAW dia bukan perintah dengan kuasa, dia perintah dengan ilmu. Sebab tu dia masuk balik Mekah. Bila dia masuk balik Mekah, dia tawan Mekah tanpa pertumpahan darah, tanpa perang, diplomasi. Dan bila dia masuk balik Mekah, dia kata apa? Siapa yang ada dalam rumah Abu Sufyan selamat. Dan Abu Sufyan ni orang yang nak bunuh dia. Siapa yang ada dalam rumah Abu Jahal selamat. Abu Jahal ni orang yang nak bunuh dia. Siapa yang ada dalam rumah musuh-musuh dia ni semua selamat. Dia bawa apa? Silaturahim, salatullah, hubungan kasih sayang dengan Allah. Itulah sunnah yang paling besar, yang banyak yang mengamalkan sunnah tak bawa. Walaupun orang mengamalkan sunnah, dia punya janggut daripada serban, daripada jubah, daripada minyak wangi, daripada whatever, tapi dia tak bawa sunnah silaturahim. Boleh putus silaturahim. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kata orang yang nak bunuh dia sendiri pun dia tak putus silaturahim. Hebat lah yang kan. Buka tajalli yang ditunjukkan, dia tajalli hanya pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tu apa duduk bantu dia relax kan. Tak ada lah apa-apa. Jan. Jadi apabila benda yang best macam ni, benda yang boleh
batin tak pernah berpisah. Awal dengan akhir tak pernah berpisah. Syariat dengan hakikat tak pernah berpisah. Tak pernah, benda ni semua tak pernah berpisah. Sepertilah juga Allah dengan Muhammad tu tak pernah berpisah. Apabila semua benda ni, manusia ni jadi kuat, manusia ni jadi yakin diri yang kuat, maka benda dia berada di atas hak, maka yang batil ni dia tak boleh lah nak duduk diam. Ni perjanjian perjalanan apa yang telah ditulis oleh Allah SWT. Maka sebab itulah diizinkan iblis. Aku persesatkan semua anak Adam. Benda yang jadilah ni antara hak dan batil ni sejak dulu, sejak zaman berzaman, sejak iblis declare aku akan sesat seluruh cucu dia mau masuk ikut Allah. Kecuali apa? Kecuali mereka yang ikhlas, illa mukhlisi. Ikhlas ni yang duduk kat tempat yang tak ada apa dah ni. Tidak berkerana oleh apa-apa, kerana tidak bersebab oleh apa-apa sebab. Jalan terus. Dan tanya orang bukan pasal puji, bukan pasal maki, bukan pasal syurga, bukan pasal neraka, bukan pasal dosa, bukan pasal pahala, bukan pasal apa-apa, pasal Allah semata-mata. Dan sampai pada satu keadaan tu bukan pasal Allah pun, pasal Allah tu masih nama. Dia boleh pergi lagi lah. Dia boleh pergi lagi, dia boleh pergi lagi, dia boleh pergi lagi. Kita duduk kat medan ilmu supaya ilmu ni adalah tu perkara yang kita boleh bicarakan, kita boleh bincang. Dia duduk kat tempat pada hakikat ilmu itu sendiri tak boleh nak cakap apa dah. Hakikat ilmu tu tak tahu. Pada duduk kat tempat dia nak menyampaikan pada cerita perbincangan ni, dia rendah kan. Sebab kita boleh cerita, boleh urai, boleh pecah. Cerita ayam boleh pecah dalam 2 hidrogen, tak ada oksigen. Nak pecah pula oksigen ni apa dia punya struktur dia, boleh pecah lah jirim bising dia macam mana pula, hidrogen macam mana pula, boleh pecah lagi. Boleh break lagi atom tu, break lagi sampai ke nitro, sampai ke quantum, sampai ke whatever. Okey. Oleh kerana ilmu ni sangat dahsyat, maka geng-geng jahat ni duk tunggu ya. Bila bos lari dulu, sebenarnya bila Rasulullah SAW dah dikembalikan, apa dia bilang, dah start dah mula dah. Nampak? Bila bos ni jemput kembali dulu. Jemput kembali dulu kan. Bila Rasulullah SAW wafat, maka pada ketika itu terus dilancarkan. Jangan bayar zakat. Apa yang dia buat? Dia reverse. Ayat yang terakhir sekali apa dia turun? Al-Quran terakhir sekali turun. Ayat terakhir sekali turun, masa khutbah terakhir sekali. Maka pada hari ini kusempurnakan Islam sebagai agama. Sempurna dah. Kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, seperti itu juga isteri kamu mempunyai hak ke atas. Tidak adalah bangsa-bangsa Arab ataupun orang yang berkulit putih lebih mulia daripada orang yang berkulit hitam, ataupun bangsa selain daripada bangsa Arab. Sekarang semua sama maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Ini taqwim. bagi clear bos semua ni. Bukan lu Arab dulu special. Tak. Dia bagi clear. Al-Quran tu diturunkan dalam bahasa Arab. Ini khutbah bidah. Masa cerai-cerai khutbah bidah. Maka pada saat ini aku haramkan riba. Janganlah kamu berurusan dengan riba. Ini ayat yang kedua terakhir turun. Mula dia abang yang tu dulu, lepas tu baru dia abang yang terakhir. Sempurnakan kamu. Okey. Wafatnya Rasulullah, terus dia launch, boom. Bila sempurna tu dia pergi patah balik. Yang second last tadi tu, maka dia halalkan balik riba. Zas. Mak. Daripada situ dia reverse. So maksudnya starting tu siapa? Tu starting tu. Yang buat river tu. Starting tu geng-geng yang dah lama tunggu dah. Depa ni dah wujud zaman berzaman. Dia make no difference with other religions. Faham? Contoh dia masa Vishnu, Shiva, Buddha, or other popular legends. Okay. Masa mereka hidup, mereka tak sembah diri mereka. Dia mayang. Biar. Okey. Tambah ayam. Ha? Wah, tak buat relax dulu. Mereka tak sembah diri mereka.
dia depa hidup sembahyang satu. Tetapi disebabkan Nabi Muhammad SAW tak ada potret dan patung. Kan masa zaman Nabi Idris ada kan. Depa cuba Nabi Idris daripada zaman Nabi dahulu. so bila tak ada potret dan patung maka kita terselamat. Itu sebab dikatakan yang nak mengenal dia kata sesungguhnya teman kamu Muhammad tidak gila. So hari ni kita balik pada tadi cerita bila kata Mahavira ataupun Shiva lah contohnya. Bila dia mati, dia seorang nabi je, dia seorang yang membawa. Bila dia mati, orang buat patung dia. Faham tak? Sebab ilmu yang diajar tu setengah ada. Bayanglah tengok Buddha, sebelum Buddha Mahavira dulu. Waktu Mahavira masa Buddha duduk dalam hutan tu kan. Brutan, masuk dalam hutan nama dekat Brutan tu, dia masuk. Dia duduk macam ni, lepas tu ceritanya lah. Ulang mai kat belakang ni kembang tutup waktu hujan. Dia tak nampak ulang tu. Tapi yang mereka ni nampak. Mereka pergi jalan depan dia lari. Masuk kata mereka lagi dahsyat pada itu. Pasal mereka dah lalui dah benda-benda ni. Bila benda ni berlaku ulang tu, mereka pergi semua depan ulang tu. Mereka tak nak takut. Tapi puak-puak ni, mereka tidak mempertuhankan tokoh dan masa Buddha hidup tu aku jumpa Buddha daripada kat Siam itu aku jumpa satu Buddha dia ni daripada Canada, nama dia Ben, member lah. Cakap kat dia cakap kat dia, what are you? Dia cakap I'm a Buddhist. Dia monk? Dia monk lah. Aku cakap dia. Lepas tu aku cakap kat dia, how can you follow Buddha? Because Buddha never Buddhist. Aku cakap dia. Tentu baru dia terpak. So how Buddha never Buddhist? Baru yang explain balik. Masa dia hidup dia tak sembah diri dia. Dia tak sembah pun patung yang berupa macam tu yang mereka buat sekarang ni. Begitulah juga bila umat Nabi Idris lah. Mereka buat patung macam tu. Suruh buat Nabi Allah Adam yang patung. Satu umat dia pun tak terima Tuhan. So hari ni bila ilmu mengenal Allah ni, nak mengenal Allah ni, diajarnya jalannya melalui mengenal diri. Sebab mengenal diri ni very significant lah. Maksud kata tak ada satu orang pun sama dalam bab mengenal diri tu. Hang lain. Semua mukhalafah. Semua mukhalafah, bersalah-salahan. So bila awak mengaji mengenal diri tu, baru awak mengenal Tuhan itu. Bila awak mengenal Tuhan itu, yang mana konsep dan idea selain daripada awak yang sewujudnya wujud, yang awak tu dah tak ada. Masa konsep lain mai tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, para bisnes, para puak agama yang buat duit dengan agama, faham tak? Satu dengan menjual fears, meniaga agama ni. Tak boleh makan lah puak-puak ni. So bila tak boleh makan, maka berlakulah benda-benda yang macam tak best, faham tak? Pasal mereka ni, puak-puak yang mengenal Allah ni, Freemason ke, Illuminati ke, tak boleh makan. Sebab kita tak duduk konsep dan idea. Kita Allah Ta'ala semua best. Sebab yang datang daripada Allah Ta'ala tu tak ada yang tak best. Kalau tak best sekalipun, robek jadi best. Pasal kita tahu, betul tak? Tak best tu selalu tak nampak best tu. Semalik. Ya. Sebab kalau dia tulis dalam surah Ibrahim ayat 4, akulah yang menyesatkan dan akulah yang memberi petunjuk. Bila dia tulis macam tu, so what is left there to go on about? Kalau dia tulis dalam surah Yunus ayat 99, akulah yang menyesat, adakah kamu berfikir kamu boleh membuat segenap umat manusia ni beriman? Bila dia tulis macam tu, kita tahu dah dia nak suruh kita relax. Sesungguhnya mereka akan memahami dengan sedikit masa lagi. Dia nak suruh kita relax. Dan bila dia suruh dalam surah Al-Kahfi, yang orang kata bila Dajjal nak datang ni, bacalah 10 ayat terakhir Al-Kahfi dan 10 ayat awal Al-Kahfi. Suruh ayat terakhir sekali dia kata, janganlah kamu mempersekutukan walau seseorang pun di dalam amal soleh kamu.
So terang-terang kita tak perlu bertelagah. Hang Wahabi ke, hang Salafi ke, hang Syiah ke, hang Sunnah ke, kita tak perlu telagah. Dia dah tulis dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110, terang-terang dia tulis. Masing-masing adalah masing-masing. Somebody else, something else. Apa je rojak. Je roti-john. Je nasi. Baru boleh menega dia. Takkan lu jual nasi orang Jamie dia betul salah. Kena jual nasi. Jamie. Roti john main sini, sejahtera. Semua rasa. Betul. Jadi kalau you tanya siapa yang payah ni, bila start daripada tu maka mulalah gerakan membunuh, gerakan berapa banyak ulama-ulama dulu kena bunuh. Para imam, kalau kita kata Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, semua ni kena fitnah, semua ni kena masuk penjara, semua ni kena siksa. Tak kira orang lagi mana ulama-ulama besar apa semua ni, semua kena. Arabi, Syekh Tijana, Masuk Halash, Abu Tamiyah, apalah, whatever lah, you name it lah. Semua ulama-ulama dulu semua kena sesak. Masa dia bawa benda hak. Sama lah macam Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tu, dia bawa benda hak. Bila dia buat benda hak ni, orang payah nak nega. Macam nega paling untung ni, nega agama. Orang takut nak mati. Tapi mana? Status ulama tu yang macam mana tu yang maksud tadi? Ulama ni orang yang boleh dengan ilmu dia tu, dia boleh bawa orang pergi kat Allah Ta'ala. Ni ulama yang ada ni. Kalau dia bawa pergi kat diri dia jadi ulama dia. Dia ada ulama ni dia tetap diri dia. Bagi aku senang je. Mungkin pihak luar tu takkan setuju apa yang aku cakap, faham? Bagi aku, hampa sendiri, makam-makam yang ada setiap manusia tu, kalau dia sedang siapa hakikat dia lebih pada ulama lagi. Ulama yang paling dahsyat sekali lah ni Google. Google, lebay Google. Ulama ni dia ambil daripada perkataan ilmu. Ulama ni orang yang ada ilmu yang banyak. Alim, boleh jawab semua soalan. Boleh jawab semua soalan. Ulama paling dahsyat ni Google. Kita nak tahu. Kalau bawah sikit lagi tengok Yahoo ke, Bing ke, whatever lah. Semua ni ulama dahsyat. Facebook ke semua kan. Ni ulama yang dahsyat. Yang mutabar. Semua orang tahu dah ni. Cakap dulu orang marah. Ini kita cakap pada lurah ya. Tapi kalau pada manusia ni tengoklah ada ulama fiqh. Dia cerita bab fiqh hukum akal. Ada ulama tajwid, ulama Quran. Dia tahu hukum ni, ni huruf ni, ayat ni apa macam mana. Dan semak. Umar adalah semak ni dia bagi dulu balik posot. Pergi mengaji balik posot. Tu ulama lah. Semak. Macam tu lah. Masing-masing lah. Tengok dia nak cari apa. Tapi pada hakikatnya kalau kita jaga ulama ni dengan ilmu dia bawa lupi ke Allah Ta'ala. Betul. Tak buat pergi tak singgah ke mana, tak kenal ke mana, dah pergi Allah Ta'ala. Itulah pada hakikat ahli pun, pada hakikat. Yang menceritakan hakikat siapa sebenar diri kita lah. Itulah. Siapa sebenar Allah Ta'ala. Bukan tarik kita untuk jadi apa, dia punya followers macam tu. Pasal pada hakikat ulama, pada hakikat guru yang berjumpa banyak-banyak salah satu seorang guru ni dia beritahu, tugas aku dah bawa hang jumpa Tuhan hang. Lah hang dah jumpa dah Tuhan, tugas aku dah selesai. Arwah Pak Abu sini pun kata, yang sebenar-benar guru tu diri awak sendirilah. Jadi bila kita mengaji mengenal Tuhan, kita mengaji mengenal Tuhan, makna kata apa lagi yang lebih tinggi pada tu. Dan apa satu lagi, bila awak mengaji mengenal Allah, diri awak ni tak ada. Itulah satu-satunya dalam agama Hindu pun ada sebut, selagi kamu menampak Tuhan, batu, tak ada Tuhan lah. Kalau dah tak ada batu, baru ada Tuhan. Kita pula 7 sifat makni ni apanya? Kalau tidak, tak ada sifat manusia. 7 sifat manusia tu pula apa artinya kalau tak ada? Yang salah satunya tadi,
konsep yang adanya berhala-berhala. Contoh, apabila salah seorang rasul ni mati pada satu kaum tu, maka bila wafatnya rasul ni, kaum ni sangat rindu pada rasul ni. Yang selalu bagi ketenangan, yang selalu semua, maka dia buat patung untuk ingat pada rasul tadi tu. Kan, tapi sampai pada generasi ketiga, keempat, kelima yang dah tak pernah berbuat, atau jadilah cerita macam-macam. Kena buat hari ni, kena bawa pula, kena bawa rumah, kena bawa ibu-ibu, dan maka jadilah kat situ budaya, jadilah kat situ adat, Business juga. jadilah kat situ ikut-ikutan. Dia kalau dia jual rumah, mesti dia kena bawa rumah. Right. Kan? Kalau dia jual atas ni, mesti kena bawa atas ni. Indirectly ya. Indirectly lah. Tapi usulnya macam tu. Dia pun nak ingat rasul ni, dia pun nak ingat satu makhluk, satu hamba yang sempoi, berindu sangat dah tak ada. Jadi dia pun buat patung dia, kadang-kadang pun sembang. Pada hakikatnya bukan sembarangan batu tu, dia rindu. Contoh kita sembang gambar-gambar ni pun semua lah nak tengok, ni buat kita dah tak ada, tok kita dah tak ada, tu lubang, kadang-kadang duduk sembang lah. Duduk sepoi-poi. Bukan kita bohong, bukan kita berhenti, dah just melepas rindu tu je, kenangan. Momen yang kita ada dengan dia. Tapi bila ada orang tengok ni pun, wish, dia pun esok Tu kan Mak Piramli buat dah ingat yang Tompel dia masuk nak putih Cikgu Norma apa penyanyi tu nama apa? Anak bapak tu yang dia pergi dekat gamak tu kan. Dia abang kat pada melepas pada. Nak tidur bilik saya pun boleh, bilik saya pun boleh. Waktu tak ada perempuan tu ni dia pergi kat gamak tu dia dah melepas pada. Ingat. Dia macam tu lah. Jadi bila lepas ada kenangan, Tak, tapi kalau kita kaji balik, kalau dikatakan 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya adalah itu, meliputi zat Allah SWT. Ini sebab bot ground tu kita tak tahu apa, kita tak jumpa apa dia buat. Foundation. Yang awal tu iaitu mengenal Allah, kita tak belajar yang tu, kita tak ngajar yang tu. Jadi terpecah-pecah dengan hal lain. Ya tidur kan. Terlena bagi tu abang dia bagi tidur anak sekali ya tu terlena. Lanjut tu deh. Tidak ni No. dah. Salah. Tidak ni dah tengah. Tu kita macam mana nak pergi Kuala Lumpur ni lagi 5 minit pukul 1. Tolak sekarang kot. Kita sepatang rokok habis. Tunggu lagi 5 minit kan. Kami nak pergi Kuala Lumpur dah ni. Pasal esok kat mana? esok insyaAllah gerai geng kita Upin dan Ipin. Upin kan Ipin. Ipin lah. Kalau Azali Aminah tahu tu Yo, dia pos seronok. Tu dah abang dia pun nak pergi kedai Upin Ipin esok buat show kat sana. Syahlam. buat jemput tapi Kena pergi ya seronok. lepas jalan Pas jalan mana kan? lepas Syah kita kat The Podium. Podium. The Podium. Bertentangan dengan IKEA. IKEA cerah ke IKEA ada masalah. Podium. Besar lah. Itu yang Ashraf kata aku looking forward nak pergi Podium. Aku pun tak tahu apa dia. Dia kata tempat lepak apa. Okey. Dalam ni saya masa tak banyak ni. Buku apa ni? Saya ada dapat lah. Apa dia suruh bawa lah untuk orang yang boleh mengkaikan lah. Dia buku apa sekalipun hang baca bagi aku lah. Bagi ustaz lain aku tak tahu. Bagi aku yang tak ni. Buku apa sekalipun hang baca, ni nak macam kat insan ni. Buku apa hang baca sekalipun, first sekali hang kena ada turning point. Turning point itu adalah diri hang. Hang kena kenal apa hakikat diri hang. Hang bacalah Hidayatul Syalikin ke, Kasabul Asraf ke, Darul Nafis ke, Mengenal Roh ke, Martabat 7 ke, Ikat Insan ke, Anak Al-Haq ke. Hang baca mesti hang ada turning point mana nak letak benda tu. Kalau tidak, susah. Jadi tak boleh tipu diri lu. You tak boleh tipu dia you. You tahu. Dia ngantuk, dia tak boleh kata dia ngantuk. Tak kira orang tengok you tersungguh. Sumpah
simple lah. Lebih dah simple macam tu. Saya tahu titik nanti tu. Ni siapa tulis hang? Tak boleh nafi tu. Kan saya tulis. Tak cantik tulisan dia. Ni ada penulis dia ada tulis itu. Ni Nasyabandi Ahok ni. Syekh Abdul Aziz SD Merbuk. Saya dapat kat Tok Cik saya ni dari Ipoh. Dia kata kalau hang nak baca saja tak boleh lah. Kena Ni hurufiah kan. agak Pengajian hurufiah dia hurai habis alif apa ni apa semua ni. bagi jilid. Baguslah ilmu. Ni dua ni jilid tu. Ada yang ketiga tak. Nampak ni. Ni kat insan ni huruf semua dia cerita ni. Nampak. Baguslah nak bab ilmu faham, tapi yang ni kalau terlepas kat mak fiqh apa semua mampu ya. Dia tak bagi kat saya, dia kata bagi orang yang mengaji ni. Memang orang ngaji lah nak tengok benda-benda aku ni. Saja kalau kita boleh kongsi Mengaji tengok mengaji bagi apa lah. yang ahlinya. Yang dia kata orang yang mengaji apa? Fiqh ke? Sebab sini kalau dalam buku tu dah Ni orang mengaji tasawuf pun orang boleh tahu ni. Nampak jalan sufi tasawuf, jalan kewalian. di depan ni dia tulis dah untuk Kan fikah saja. Kalau banyak munakahat lain. Iyalah. Betul nikah kahwin dah. ilmu pengajian Dulu makrifat dia dapat tak qadi. dan makrifat. Itu saja. Muamalah pun taklah contoh jual beli. Duduk tempat faraid. No. Tu dia beritahu fiqh pun berapa cabang. Tak ingat kan? Terlepas lah sikit. Ilmu ni wah. Berapa cabang betul kan? Banyak. Lekah berapa je bang? Nak pecah lah ilmu dia tu. Kalau nak pecah. Jadi ceria. Contoh 1, 2, 3 Tadi dia bang aduk balik. Muamalat, satu muamalat. Urusan jual beli. Zakat macam mana lu nak kena bayar. Faraid semua. Faraid macam mana mati. Hak macam mana lu guna muamalat ni. Jiran macam mana. Kawasan tanah macam mana nak bagi berapa semua. Benda ni semua. Lu tanam pokok lu nanti masuk pokok jiran macam mana. Rumah lu buat rumah atau lu buat rumah. Dinding lu lebih dah tinggi dah dinding jiran macam mana. Dia ada dia punya hukum dia apa semua. Halang angin dia, halang. Dia macam lah, halang laluan apa semua. Jual beli macam mana, harga modal lu macam mana, lu nak jual macam mana. Tak boleh modal sekupang, jual 10 ringgit. Dia ada lah dia punya ni. Kalau munakahat pula, dia cerita pula apa munakahat. Macam mana kahwin, macam mana sah kahwin, macam mana cerai, macam mana sah cerai. Kalau mabuk lepas cerai, sah tak sah. Kalau duduk meninggal lepas cerai, sah tak sah. Kalau lepas cerai walaupun lepas dalam keadaan sedar tapi dalam tujuan niat dia tu bukan nak cerai, niat nak rujuk, jatuh tak lah. Banyak dah pecah dah. Kalau mau tu Dah mau tu. terbaiklah kitab dia daripada kitab mengenal Tuhan. Betul tak? Terbaiklah. Lama lah terang nak dapat degree tu. Nak mengenal Tuhan ni. Tahu dia cakap kelabak satu-satu, nafsu macam mana, amarah ni macam mana, amarah ada pokok pekat. Nak lepas ada amarah, lepas amarah nak masuk lawamah pokok pekat. Apa sifat-sifat dia. Penyakit lah hati tu. Sharp 12 o'clock. belum ni. 1. Mana? Tu dah masuk ke 1 lah. Jam cepat. Jam cepat. Tak bergerak tu. Belum ni. Wahab tak tahu tu lah betul. Betul ya. Bukan tu lah Wahab seorang kami belah mak. Wahab tak belah wang hang. Wahab nak cerita mak pekah lah. Wahab kalau buat pekah dia pangkos ni. Tu dia kata pukul. 10 minit lagi. Ni jangan ke apa? Ikut TV. TV tutup lah. Okay. Let's go. Okay, baik. Selamat. Assalamualaikum kawan-kawan. Maaf saya batin. Sirifat.